Christ to the nations and the nations to the church. Renungan Harian dari Lutheran Malaysia, Jumaat, 12 Januari, tahun 2024. Tajuk kita hari ini ialah Dari Firman ke Hati. Teks renungan diambil dari buku Amsal bab 23 ayat 12. Arahkanlah hatimu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Tuhan telah menyediakan firman-Nya yang memberi hidup kepada kita. Kitab suci memberi kita panduan yang bermakna untuk kehidupan dan bantuan dalam masa kesusahan. Alkitab ini penuh dengan galakan kepada umat Tuhan untuk menumpukan diri mereka dalam pembelajaran firman-Nya kepada kebenarannya dan perkara-perkara yang memberkati kehidupan orang lain. Apabila kita semakin dewasa sebagai umat Tuhan, kita mahu menjadi lebih seperti Dia. Ini bermakna mencari Dia di dalam firman-Nya supaya Dia boleh mengubah kita dari bahagian dalaman hingga keluaran kita. Untuk melakukan ini, kita perlu membaca, belajar, berdoa, merenung dan mengakui firman Tuhan. Semasa kita bertumbuh, Roh Kudus akan membimbing, menginsafkan kita juga tentang dosa-dosa dan membawa kita untuk bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan, fikiran kita diubah oleh kuasa firman-Nya. Firman Allah hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang dua mata, menembusi ke garis pemisah nyawa dan roh, sendi dan sumsum, serta mengenal antara fikiran dan niat dalam hati. Ibrani pukul 4:12. Apabila firman Tuhan bekerja di dalam kita, ia membentuk kita, menyelaraskan kita setiap hari kepada imej Yesus, Anak yang dikasihinya. Kehidupan kita akan berubah apabila Roh Kudus bekerja melalui kita. Roh Tuhan ialah roh kasih, oleh itu suara Tuhan adalah suara kasih. Apabila kita mencari Tuhan dan merindui kehidupan yang didorong oleh kasih, kita menjadi berkat kepada yang lain. Matlamat kita adalah untuk mengutamakan Tuhan dan orang lain. Mempunyai kasih, sukacita dan kedamaian Tuhan dalam hati kita adalah tanda kita sedang mendengar dan mempercayai firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya amat penting untuk membaca Alkitab dan membuat pembelajaran yang konsisten. Sebagai contoh, sewaktu kita bertumbuh dalam pemahaman firman-Nya, kita mendapati Roh Kudus akan mengingatkan kita apabila kita berhadapan dengan soalan atau masalah yang sukar. Itulah sebabnya pengetahuan firman Tuhan yang semakin mendalam amatlah penting. Mereka bertindak sebagai perlindungan terhadap musuh kita yang bertekad untuk membinasakan kita. Sebabnya kita berlawan bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya, dan tentera roh iblis di udara. Efesius pukul 6:12. Kamu mungkin akan bertanya, bagaimana saya boleh dipimpin oleh Roh Tuhan? Bolehkah saya benar-benar memahami arahannya untuk kehidupan saya? Mengapakah semuanya bagaikan satu perjuangan? Pertamanya, ketahuilah bahawa jika kamu telah bertanyakan soalan ini, kamu tidak bersendirian. Kamu adalah seperti ramai umat Kristian lain yang telah bertanyakannya sebelum kamu berbuat demikian. Keduanya,
Kamu boleh yakin bahawa Tuhan memimpin kamu melalui firman-Nya. Kita haruslah hidup dalam firman Tuhan, menjalani kehidupan sebagai umat-Nya dan mengikut Yesus dalam semua yang kita lakukan. Oleh itu, berusahalah untuk membekalkan imanmu dengan kebaikan, dan kebaikan dengan pengetahuan, dan pengetahuan dengan penguasaan diri, dan penguasaan diri dengan ketabahan, dan ketabahan dengan kesalihan, dan kesalihan dengan belas ihsan persaudaraan, dan belas ihsan persaudaraan dengan kasih. Jika kamu semakin kaya dengan segala ini, tidaklah kamu sia-sia dan hampa dalam mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Petrus 1:5-8. Bila kita menjalankan kehidupan menurut firman Tuhan, kita mengambil firman-Nya ke dalam hati, dan kita berubah kerana firman-Nya. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, biarlah firman-Mu menetap di dalam hati kami dengan segala kekayaan dan kebijaksanaannya. Amin.